Salam sejahtera. Hari ini kamu akan belajar dalam bab 6 iaitu nisbah dan graf fungsi trigonometri. Jadi apa yang akan kamu belajar dalam bab ini ialah berkaitan dengan nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut theta yang terletak antara 0 dan 360 darjah. Dan yang kedua pula berkaitan dengan graf fungsi sinus, kosinus dan tangent. Baik, jadi sekarang kita perhatikan subtopik yang pertama, 6.1, nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut theta. Baik, raja di bawah ini menunjukkan sebuah bulatan unit. Okey, jadi apa yang dimaksudkan dengan suatu bulatan unit? Suatu bulatan unit bermaksud bulatan yang jejarinya satu. Okey, jejarinya satu dengan pusatnya di asalan. Jadi paksi X dan paksi Y ini akan membahagikan bulatan unit kepada 4 sukuan yang sama, iaitu yang dikenal sebagai sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan keempat secara lawan arah jam. Ya. Okey, seterusnya kalau kamu perhatikan dalam raja ini, titik P ialah satu titik yang bergerak di sepanjang lilitan bulatan dan theta ialah sudut yang dibentuk oleh jejari bulatan unit iaitu OP dari paksi X yang positif. Paksi X positif maksudnya sini. Okay? Mengikut arah lawan jam. Dia mesti sentiasa lawan jam. Mula ukok dari paksi X yang positif. Okay? Jadi kalau kamu perhatikan di sini, kalau titik P terletak dalam sukuan 1, maknanya sudut yang terbentuk ialah antara 0 darjah dan 90 darjah. So, maksudnya 0 darjah mula dengan paksi X yang positif. Pada paksi Y positif pula, ukuran sudutnya 90 darjah. Maksudnya sini, 90 darjah. Ya. Okey, seterusnya kalau sampai sukuan yang kedua, katakan titik P sudah bergerak ke sukuan yang kedua. Contohnya, cikgu tandakan titik P di sini. Okey, jadi kalau kita lukiskan satu garis lurus sambung kepada asalan, maka sudut yang terbentuk ialah di bahagian sini. Mula ukok dari paksi X yang positif. Maka kamu akan perhatikan theta-nya sekarang sudah masuk ke sukuan yang kedua. Okey. So untuk sukuan yang kedua, sudut yang diukok ialah terletak antara 90 darjah dan 180 darjah. Okey. Sini 180. Jadi manakala untuk sukuan yang ketiga pula, jadi kalau cikgu tentu lukis sebarangan ya, satu titik P di sini. Jadi sudut yang diukok sekarang dari sini, mula dari paksi X positif, pusing ikut lawan arah jam sampailah garis yang sambungkan asalan kepada titik P. Jadi sudut theta yang terbentuk ialah antara 180 darjah dan 270 darjah. Okey. Dan akhir sekali untuk sukuan yang keempat pula, sudut yang terbentuk ialah antara 270 darjah dan 360 darjah. Kalau 360 darjah maksudnya titik P sudah kembali semula kepada titik mulanya di sini. Ya. Jadi 0 darjah bersamaan dengan 360 darjah. Baik, sekarang kita teruskan dengan sudut rujukan sepadan. Ya. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sudut rujukan sepadan? Sudut rujukan sepadan ini ialah suatu sudut yang biasanya ditandakan dengan simbol alfa. Ya. Dan nilainya sentiasa kurang daripada 90 darjah. Jadi kalau kita rujuk kepada bulatan unit tadi, cikgu lukis secara ringkas. Okay? Kalau katakan pada sukuan yang pertama, kamu akan perhatikan sudut theta-nya terletak pada sukuan yang pertama dan nilainya semestinya kurang daripada 90 darjah. Maka sudut sepadannya ialah sama dengan sudut theta. Ya. Okey. Pada sukuan yang kedua pula, kalau kita perhatikan, kedudukan sudut theta sekarang sudah bergerak ke sukuan yang kedua. Okey.
Jadi untuk menentukan sudut sepadannya, iaitu kita sentiasa ingat, sudut sepadannya ialah kita ambil sudut yang terbentuk dengan paksi X bersamaan dengan garis yang membentuk sudut theta ini. Ya. Okey, jadi maksudnya di sebelah sini. Mesti ke arah dekat kepada paksi X yang paksi X. Okey. Baik. Jadi untuk pengukuran sudutnya, macam mana nak kirakan sudut ini? Kita ambil, sebab bahagian sini ialah 180. Jadi kita ambil 180 darjah tolak dengan sudut theta. Okay. Seterusnya untuk sukuan yang ketiga pula, kalau kita perhatikan, kedudukan sudut theta ini ialah terletak pada sini. Okay, ini sudut theta. Ya. Okey, jadi sentiasa ingat bahawa sudut alfa iaitu sudut rujukan sepadan ini mesti sentiasa terbentuk antara garis pusingan yang tadi dengan paksi X. Jadi maksudnya ambil bahagian sini. Bahagian sini merupakan sudut alfa. Ya. Okey, jadi untuk hitungkan sudutnya kita ambil sudut theta tolak dengan 180 darjah. Dan akhir sekali untuk sukuan keempat, kalau kamu perhatikan, sudutnya sekarang akan sampai ke sukuan keempat, sudut theta sini. Jadi maknanya sudut sepadannya ialah terbentuk antara paksi X dengan garis putaran titik P itu. Ya. Jadi maksudnya sini. Ini merupakan sudut rujukan sepadan. Ya. Jadi untuk perhitungannya kita ambil 360 darjah tolak dengan sudut theta. Okay. Baik, sekarang kita teruskan dengan menentukan sudut rujukan sepadan. Ya. Contohnya kalau diberikan sudut sebanyak 138 darjah, kita boleh carikan sudut rujukan sepadannya. Dengan langkah pertama, kena pastikan dulu sudut 138 darjah ini terletak pada sukuan yang keberapa. So, kalau kamu perhatikan di sini, nilai sudut ini ialah antara 90 darjah dan 180 darjah. Maknanya sudut ini terletak pada sukuan yang kedua. Okey. Jadi untuk menentukan sudut sepadannya, iaitu kita ambil sudut yang terbentuk dengan paksi X dan garis putaran tadi. Okey. Jadi sudut ini merupakan sudut sepadan. Sudut rujukan sepadan. Jadi untuk hitungkan nilainya, kita ambil 180 darjah tolak dengan 138. Ya. So dapatlah 42 darjah. Okey. Sekarang cikgu bagi contoh satu lagi. Okey, contohnya katakan sekarang kamu diberikan suatu nilai sudut, okey, sebagai contoh 240.1 darjah. Okey. Baik. Jadi kena pastikan dulu sukuan ini terletak pada sukuan yang keberapa. Kamu perhatikan sudutnya antara 180 darjah dan 270. So, maknanya sudutnya terletak pada sukuan yang ketiga. Okey. Jadi, di manakah sudut sepadannya? Iaitu mesti kena pasti sudutnya mesti sentiasa rapat ke arah paksi X dengan garis putaran. Ya. Jadi, inilah merupakan sudut alfa, iaitu sudut sepadannya. Jadi, untuk perhitungan sudut alfa ini kita ambil 240.1 tolak 180 darjah. Okey. Jadi kamu akan dapat 60.1. Baik, kita sambung lagi dengan contoh yang ketiga. Contohnya 320 darjah 20 saat. Ya. Okey, jadi kita kena pastikan dulu sudut ini terletak pada sukuan yang keberapa. So, kalau kamu perhatikan, sudut ini sebenarnya terletak pada sukuan yang keempat. Okey. 320 darjah 20 minit. Jadi, sudut sepadannya duduk kat mana? Iaitu antara paksi X dengan garis putaran.
Jadi terletak di sini. Okey, ini sudut alfa dia. Jadi untuk kirakan nilai sudut alfa kita ambil 360 tolak 320 darjah 20 minit. Jadi ini kamu boleh guna kalkulator atau tak mau boleh buat secara manual. Iaitu kita ambil 320 20 tolak daripada 360 darjah. Ya. Okey. Jadi kena ingat sebab ini minit. Kalau sekali pinjam dengan bahagian darjah, setiap kali pinjam dapatlah 60 minit. So bahagian ini tinggal 59. Okey. Jadi 60 minit tolak dengan 20 minit dapatlah 40 minit. Bahagian sini 59 tolak dengan 20, so dapatlah 39 darjah. Okey. So jawapannya 390 darjah 40 minit.